Saya punya style ni ada orang komplain. Style saya baca kitab ni ada orang komplain. Dia kata pasal apa suka diulang. Dia kata pasal apa suka diulang. Baca hadis dah patah balik gostan. Baca hadis patah balik gostan. Pasal apa diulang. Saya kata pasal Nabi pun biasa mengulang. Biasa mengulang. Sebab orang ada dengar ni tuan-tuan. Audiens ni dia macam-macam. Macam masjid ni tak apa. Semua cerdik. Dia ada tempat-tempat. Zaman Nabi pun ada. Yang kalau tak ulang. Kalau sekali ya. Dia tak capture. Dia tak dapat. Jadi Nabi ulang 2 kali. Nabi ulang 3 kali. Bagi kepada geng yang dia panggil slow learner. Kan tadi ni dia terlepas. Bila repeat second time tu. Oh baru dia nampak. Ada yang lagi slow dia panggil delinquent. Dia panggil. 3 kali ulang. Baru dia dapat. Jadi bila kita pakai method ni. Kita ulang ni. Hak budak cerdik dia tak puas hati ya. Budak cerdik dia kata apa? Tadi dah ulang dah. Dia ulang lagi. Pasal dia budak cerdik. Dia sekali abang dia tangkap dah. Kesianlah kepada hak tak apa cerdik yang di masjid lain ni. Kan? Jadi kadang-kadang kita ulang. Jadi hak mana cerdik-cerdik ni dia dengar sekali. Kalau ulang tu tak tahu sudahlah. Pasal apa? Pasal ini untuk orang yang hak tadi tak dapat. Dia dengar yang kedua. Dia dengar yang ketiga. Baru dia dapat. Nabi SAW menggunakan kaedah ini. Saya bila baca hadis, saya patah balik lagi. Saya patah balik sekali lagi. Saja buat macam tu. Bukan kata dia ni tabiat dia cukup leceh. Dia duk ulang ni aku menyampah betul. Menyampah jangan main dengar. Kita mengambil kira semua. Kan Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata. Dia mengajak ni tuan-tuan. Mengajak ni dia ada method. Dia ada kaedah dia. Anak tuan-tuan jadi guru sekolah. Dia masuk sama ada maktab perguruan ke ataupun hari ini panggil IPG, Institut Pendidikan Guru ke, dia masuk universiti, fakulti pendidikan ke apa ke, nak boleh ke jadi cikgu ni, dia kena buat satu, dia panggil iktisas. Iktisas ni maksudnya satu diploma khusus. Diploma, untuk nak dapat diploma mengajar ni, dia mesti ambil satu subjek, dia panggil metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan ni maksudnya method mengajar, cara mengajar. Di antara yang diajar kepada orang yang jadi guru ni, di antara yang diajar ni apa tuan-tuan? Dia ada set induksi. Set induksi ni sebelum kita mengajar topik kita tu, kita kena ambil satu dulu sebagai mukaddimah. Ambil satu sebagai mukaddimah. Jadi mukaddimah ni dia jadi appetizer. Dia appetizer. Dia jadi satu pembuka selera kepada orang untuk nak baca kitab. Kita ambil satu hadis, kita baca hadis tu, kita cerita sikit tentang hadis tu, kita bawa perhatian satu masjid ni untuk ready nak mengaji. Dan kita masuk kepada isi kitab. Jadi semua orang dah ready untuk nak masuk ke bacaan kitab ni. Guru sekolah dia ajak macam tu. Dan benda tu sepatutnya bukan di bangku sekolah, bukan di bilik darjah saja. Apply dalam masjid ni, dalam mengajar di masjid ni. Kita masukkan mukadimah dulu. Di samping, kalau bagi kes masjid ni, di samping apa? Kita nak ra'i orang yang balik pejabat terlambat tadi. Dia kerja di Tanjung ni. Duduk Taman Sejati. Sangkut traffic jam dekat tol Sungai Dor. Dia duduk buat jalan misalnya. Dia raplah ni. Pasal apa? Dia satu orang pencinta ilmu. Dia tak mau miss ni. Kuliah pengajian ni, dia tak mau miss. Kita ra'i dia. Kita bagi satu mukadimah 15 minit. Ataupun malam ni kita sedekah terus sampai 45 minit. Kan? Pasal tadi sampai di Pahang lah. Kata Ustaz, jam terus Ustaz dekat tol Sungai Dor. Pukul 9 suku lah. Baru habis mukadimah. Kan? Jadi, dia sampai lambat. Pasal dia sangkut sana sini apa semua. Balik rumah dah lambat. Dia sampai nak jadi bebai. Nak marah habis semua di rumah ni. Dah lah dia lambat, bini pula tak siap lagi. Dia kata aku dah lambat, hang tak siap lagi, duk jadi bebai. Jangan tuan-tuan, nak main mengaji jangan bergaduh. Jangan bergaduh, nak main mengaji ni, nak main buat benda baik ni, jangan bergaduh. Tak apa. Kata, pasal apa? Ustaz Samsuri dia mukadimah. Dia ada mukadimah. By the time dia sampai, cantik-cantik dia dapat ikuti. Apa yang ini kaedah. Rupanya Nabi SAW ada kaedah dalam mengajar. Nabi kata apa? Di antara metodologi, di antara method, di antara kaedah yang Nabi guna, Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Hang bercakap dekat orang, ambil kira tahap
akal mereka. Ambil kira. Kita pergi mengajak di masjid kampung, kita kena ada approach kampung. Kita pergi mengajak di masjid yang dia punya neighborhood, dia punya jiran sekeliling masjid ni pensyarah Universiti Utara, pensyarah IAB, Institut Aminuddin Baki, pensyarah Politeknik, pensyarah IPDA, Institut Perguruan Darul Aman tu, macam Masjid Darul Aman tu. Persekitaran dia ni doktor, profesor madya, full profesor, dia ni pensyarah master's degree dalam bidang apa. Mengajak, kita kena angkat kita punya topik bagi mereka ni boleh dengar. Bukan nak abang kata mereka ni action dah, tak action, tapi act sikit ada. Action dah, tapi act sikit ada. Bila ustaz ni mai duk bawa cerita pun, dia dengar dia kata apa rata-rata standard langsung. Pasal dia mau standard dia. Tapi kalau kita duk layan standard dia saja, ni hak mai daripada Kuala Nerang duk buat bendang, hak mai daripada Baling duk motong getah apa semua ni, dia mai dia dengar dia ni apa dia duk bercakap ni. Aku sampai tak tahu apa ni. Tak boleh. Bagi crowd kita ni bercampur. Hak highly educated ni pun ada, hak layman kerja kampung ni pun ada. Tuan-tuan nak kena main di celah-celah tu. Sekali-sekala kena tembak masuk bagi bergerun sikit. Sekali-sekala kena pirai. Bagi semua orang hak main tu tak kecewa bila balik. Siapa ajak ni? Kaedah ni. Siapa ajak? Nabi SAW ajak dalam hadis yang saya baca tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesuai saya kata dekat Jabatan Agama, buat kursus kepada guru-guru yang duk mengajak di masjid ni, kita bagi kursus dekat mereka. Kalau ustaz-ustaz ni, mereka daripada ustaz sekolah, mereka dah tahu dah kaedah ni. Hak dia tak pernah masuk satu pendedahan tentang cara bercakap ni. Dia diberi pendedahan supaya penyampaian tu dia boleh deliver maksimum dan orang yang dengar boleh dapat maksimum. Ini ilmu alat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.